Pada korang yang baru menonton channel ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada satu konten nak buat. Seperti mana yang korang tengok intro tadi. So, ada benda yang menarik daripada kawan aku tentang Beyblade. Okay, jom kita tengok. Okay, so untuk pengetahuan korang, ini adalah first Beyblade aku, first and last. So, daripada Takara Tomy, original Beyblade Japan lah. Okay, so bersama dengan aku. Okay, perkenalkan diri dan orang kata apa, cerita sejarah tentang Beyblade yang engkau ada. Nama saya Irwan, tapi kebanyakan kawan-kawan semua panggil saya Awan. Dan ada beberapa kawan saya panggil saya Deng lah. Tu kawan-kawan daripada Ipoh semua panggil saya Deng. Jadi Beyblade ni kalau nak cerita di saya sendiri, memang daripada dulu, daripada season 1 lagi Beyblade tu saya dah main dah. Cuma masa tu sekolah lagi kan, jadi tak ada duit. Jadi saya beli yang beli yang cikai-cikai biasalah kan, kita main yang cikai-cikai waktu kecil kan, mana ada duit nak beli yang original ni. Tapi bila dah lama tak main tu, tiba-tiba ada satu masa hari tu, 2 tahun lepas kalau tak silap saya, tiba-tiba fenomena Beyblade ni naik balik. Semua orang pusu-pusu nak beli. Jadi waktu tu alhamdulillah lah dah ada rezeki sikit kan. Jadi saya pun memang minat. Bolehlah saya berkecimpung. Tapi sebenarnya saya pun bukannya tiba-tiba nak start main benda ni. Cuma saya tengok anak-anak saudara saya main kan, jadi saya pun macam, dah ada Beyblade baru kan. Tiba-tiba ada seorang kawan baik saya ni lah, daripada Ipoh ni, inilah yang tengah rakam ni. Dia beli pula satu Beyblade. Kemudiannya dia cerita macam-macam kat saya. Dia cerita gini. Saya pun dahsyat ni. Saya pun lah teracun dengan dia. Saya pun belilah satu. Tapi lepas beli satu, saya beli lagi satu. Lepas lagi satu, saya beli lagi satu. Dia pula dia beli satu ni je. Okay, cuba tunjuk koleksi Beyblade yang ada. Okay, boleh. Ni dia punya tadi. Okay. Siap ada briefcase lagi. Okay lah. Ada 2 bag. Okay. Ada beberapa, ada masih kosong lagi lah, bukan penuh ni, tak penuh. Okay, jadi ni antara beberapa Beyblade saya lah. Ni tak berapa banyak yang ni aja Okay, dia penuh sikit. Dia bag ni ada depan belakang. Belakang ni pun ada lagi sikit. Jadi waktu saya nak beli itu, saya pun tak tahu sebab saya baru nak mula kan. Jadi saya ikut fight pergi ke Gerbang Malam. Jadi ni lah Beyblade pertama saya waktu tu. Ini saya memang beli dengan dia. Dia yang racun saya beli ni. Ni Beyblade pertama saya. Tapi lepas bila dah main Beyblade original ni, dia rasa dia memang berbeza lah dengan Beyblade lokal kan. Dia punya feeling tu memang, kepuasan tu memang ada, dan kualiti dia memang tahan lah. Dah berapa banyak dah Beyblade yang tak ori ni saya dah korbankan. Dah berapa ramai dah yang marah saya, main dengan saya marah saya sebab Beyblade dia dah hancur. Jadi itulah sedikit tentang Beyblade saya. Okay, agak-agak berapa anggaran kos dah habis untuk beli semua Beyblade ni? Sebelum tu nak tanya, dah berapa biji Beyblade yang dah ada koleksi? Saya pun tak kira sebab ini ada yang dalam bag ni ada. Lepas tu ada yang di rumah pun ada, yang saya tak berapa minat, saya tinggal di rumah. Saya tak adalah bawa. Okay, so agak-agak berapa anggaran kos yang dah habis untuk semua ni? Anggaran pun macam mana nak anggar sebab harga dia berbeza-beza tau. Ada yang murah, ada yang mahal. So agak-agak untuk semua ni? Kalau agak-agak ada dalam 3 ke 4 ribu rasanya dah habis. 3 ke 4 ribu kan. Tapi puas hati lah kan? Ya, memang saya sangat puas hati sebab kualiti yang original memang sangat berbeza dengan yang lokal. So macam mana nak tahu dia original dengan lokal? Okay, untuk Beyblade Takara Tomy, dia biasa yang original ada 2 jenama, Takara Tomy ataupun Hasbro. Dan Takara Tomy ni memang brand Jepun lah, dan Hasbro adalah brand Amerika. Jadi kebiasaannya kita tengok pada skru dia dalam ni. Skru dia memang tak ada yang tiru lah. Kalau keluaran Cina ke, keluaran
Taiwan ke, dia takkan pakai skru yang ni. Dia akan pakai skru biasa yang 4 segi tu, yang lambang positif tu. Jadi ini memang lambang original Takatomi lah. Untuk dia punya, okay, ni namanya layer, atas sekali layer. Jadi layer kalau nak original dia tengok yang tu. Kemudian yang ni dipanggil disc, dipanggil disc. Okay, jadi untuk tahu yang original, kebiasaannya dia ada lambang star kat sini lah. Dan lambang star dia tu memang cantik. Dia tak macam yang keluaran Cina ke, kalau ada yang lambang lain lah. Tapi kalau yang lambang star tu memang sengit-bengit lah dia punya star. Dia takkan cantik macam star yang ni. Okay. Kita tengok yang lain pun ada juga macam ni, ada star dalam dia. Fokus. Alright, okay, nampak. Okay, dan yang terakhir sekali, bahagian bawahnya dipanggil driver. Okay, kalau driver ni paling senang lah. Dia akan ada tulis dekat tepi ni, dia akan tulis Titomi dan juga Vietnam. Kenapa Vietnam? Sebab Takaratomi ni kilang dia adalah di Vietnam. Dia bukan kilang di Jepun. Jadi, so setiap driver semua berbeza lah dia punya function dia. Ya, betul. Untuk basic knowledge tentang Beyblade ada yang asasnya ada 3 jenis lah. Iaitu yang pertama Beyblade Attack, dia akan menyerang. Yang kedua Beyblade Defend, dan yang ketiga Beyblade Stamina. Jadi ini ketiga-tiga ni ada kelemahan dan kekuatan dia lah. Sebagai contoh, Attack ni dia senang mengalahkan yang Stamina. Stamina ni pula dia senang mengalahkan yang Defend, dan yang Defend ni pula senang mengalahkan yang Attack. I see. Jadi dia ada lagi satu type, iaitu Balance. Balance ni dia tak menyerang, tak bertahan dan tak juga stamina. Dia tiga-tiga tu dia balance lah. Oh, dia ada, that's why dia panggil balance. Jadi dia tak ada lemah dan dia tak ada kuat dengan Beyblade lain. Nak ikutkan Takaratomi ni, dia setiap bulan dia ada keluaran dia. Jadi kalau nak ikut betul-betul setiap bulan nak beli tu memang sakit sikit lah. Jadi sebagai nasihat saya, ikut kemampuan. Jangan terlalu ikut orang. Sebab ada orang memang ada modal, ada orang dia kurang modal. Jadi setakat ni kegemaran saya adalah yang ni. Ini nama dia Master Diabolos. Wow. Ni Master Diabolos. Sebab apa saya suka yang ni? Sebab dia ni berpusing 2 arah. Satu arah kanan, satu arah clockwise dan satu arah anti-clockwise. Jadi kalau yang macam gini keadaannya, dia akan berpusing clockwise. Tapi untuk tukar kepada anti-clockwise, kita boleh terbalikkan dia. Tengok saya tukar dia boleh buka. Ni saya letak belah atas pula. Jadi kalau macam keadaan macam ni pula, dia akan pusing anti-clockwise. Sebab tu ni jadi kegemaran saya. So antara Beyblade ni, yang mana yang agak special dia punya function dia? Nak ikutkan setiap Beyblade dia ada kekuatan dia sendiri. Saya bagi contoh lah, saya bagi contoh beberapa. Okey, contohnya macam ni. Ini nama dia Judgment Joker. Judgment Joker ni, dia tepi dia ni yang sebahagian besarnya adalah plastik lah. Semua Beyblade pun macam tu, sebahagian besarnya adalah plastik. Tapi tepi dia ni adalah getah. Yang ni, ni getah Getah ni, bila awak lawan dengan Beyblade yang attack, dia akan betul-betul tolak Beyblade tu keluar. Beyblade yang langgar dengan dia ni selalunya akan terpelanting keluar daripada stadium dia. Okey, ini satu kelebihan dia. Okey, yang kedua saya nak cerita yang ni. Ni nama dia Zue Longinus. Zue Longinus ni dia adalah upgrade kepada yang Fatihi punya ni. Fatihi punya ni Longinus apa saya tak ingat tahu ni yang barulah daripada yang ni. Jadi Zue Longinus ni, tengok kebanyakannya ada plastik, tapi 2 ni adalah besi. Betul-betul besi besi keras. Jadi bila langgar dengan Beyblade lain tu, kemungkinan akan rosakkan Beyblade lain lah. Akan burst lah. Akan burst, ataupun kalau tak bernasib baik memang pecah lah Beyblade tu. I see. Okay, lepas tu ini nama dia Spriggan. Ini nama dia Spriggan. Saya tak ingat Spriggan apa, tapi memang nama dia Spriggan. Jadi bila awak tarik dengan kuat, dia akan keluar yang ni. Nampak tak? Dia akan keluar.
Tapi bila awak tarik dengan kuat lah, baru dia akan keluar. Kalau awak mula-mula awak dah tarik keluar macam ni, dia tak akan boleh masuk kepada pelancar. Jadi awak kena tutup dulu, masukkan dalam pelancar, dan awak akan lancarkan dengan kuat, dia akan buka sendiri. Jadi function yang terbuka ni adalah dia akan keluar lock dekat dalam dia. Okey, awak boleh tengok dalam ni ada lock dia warna hitam. Tapi ni ni dengan ni. Ni yang hitam ni. Lock ni akan mengelakkan daripada Beyblade awak burst ataupun terburai. Okey. Jadi dia anti terburai. Dan yang paling yang saya kagum adalah nama dia ni, apa ya nama dia? Fafnir. Dia kalau golongan Fafnir ni, ni saya ada 2 Fafnir. Satu ni saya tak ingat Fafnir apa. Yang ni adalah Jizz Fafnir. Dan yang paling baru Wizard Fafnir tu saya tak bawa. Wizard Fafnir tu memang special So sikit kelebihan dia? Jadi Fafnir ni pula, kelebihan dia tepi dia ni dibuat daripada getah macam Joker tu, tapi getah dia boleh bergerak. Apa? Dia boleh gerak. Okey. Ini yang pernah viral hari tu. Ingat tak ada satu kisah, ada satu adik tu dia minta abang dia belikan, dia kata Beyblade tu boleh sedut tenaga kan. Lepas tu ramai orang gelakkan dia, kata tak belajar sains lah apalah, macam mana boleh sedut tenaga lah. Sebenarnya orang Jepun ni bila dia buat mainan, dia memang kaji betul-betul. Sebab apa? Ini dia berpusing arah lawan jam. Jadi yang kata sedut tenaga tu apabila ada Beyblade yang arah jam. Contohnya ni Beyblade ni arah jam. Bila Beyblade ni berpusing dan Beyblade ni pula melanggar dia, getah tu akan transfer tenaga. Kalau kita belajar fizik, tenaga boleh ditransfer. Contohnya daripada elektrik kepada suhu, suhu kepada haba katakan kan. Jadi tenaga boleh ditransfer. Jadi tenaga yang berpusing pada Beyblade ni, iaitu tenaga kinetik lah kan, bila kena pada Beyblade ni, dia akan sama ratakan tenaga tu. Faham tak? Okay. Jadi bila sama rata, dia ikut nasib antara awak menang atau ni menang. Dia macam tu. Jadi ni kelebihan Fafnir dia lah. Ni memang best lah Fafnir. Jom kita buat uji kaji tak? Okey. Kita bukti macam mana Beyblade tu boleh sedut kuasa daripada pihak lawan. Okey, Beyblade ni saya akan guna launcher dan Beyblade ni saya akan pusingkan guna tangan. Kita tengok Nampak tak? Beyblade ni semakin laju. Akhirnya dia juga yang menang. Okey, Beyblade atas meja ni nama dia Valkyrie. Jadi setiap ni berbeza-beza lah. Macam ni, alamak saya tak ingat lah nama dia. Tapi ni Victory Valkyrie. Memang setiap Valkyrie ni ada nama dia sendiri lah. Jadi apa yang specialnya tentang Beyblade ni adalah Beyblade ni hero punya. Jadi kalau kita layan cerita Beyblade Burst ni, memang hero nya adalah ni dia, Valk nama dia. Jadi Valk ni pada asalnya ni dia waktu tu dia budak kecil lagi. Lepas tu bila dah tukar season dia semakin dewasa lah. Jadi season terbaru sekarang ni dia bukan lagi hero lah. Dah 2-3 season sebelum ni dia dah bukan hero, cuma dia ni adalah orang kata idola lah. Sebab waktu season 1 tu dia menang kan. So kira waktu kalau macam budak-budak yang nak main Beyblade memang akan cari dia ni lah. Bila yang hero-hero baru ni dia banyak tolong lah. Dia banyak bagi semangat, dia banyak bagi nasihat. Jadi ni adalah Beyblade dia lah. Dia ni sebab setiap generasi dia keluar. Sekarang ni nak ikutkan dah ada 7 dah dia punya Beyblade ni. Tapi satu yang pertama tu saya tak bawa sebab yang tu special sikit, tu dalam bekas. So dia macam bentuk yang ni lah kan? Dia macam yang ni tapi dia berbeza sikit. Boleh carilah Valkyrie nama dia. Jadi ni adalah yang kedua, dia punya evolusi. Ni yang ketiga, God Valkyrie. Dan ini yang keempat, Victory Valkyrie, Winning Valkyrie. Yang kelima ni Chozi Valkyrie. Yang keenam ni saya tak ingat lah Valkyrie apa. Yang ketujuh ni pun ni yang paling baru sekali. Ni yang paling baru sekali saya punya lah.
yang banyak dalam banyak-banyak Beyblade saya ni yang paling baru. Ada orang panggil Beyblade Burst Super King, ada juga orang panggil Beyblade Burst Sparking. Dia bergantung kepada orang. Jadi ni yang paling baru lah. Dia dah bukan hero tapi Beyblade dia tak ada, dan dalam cerita tu pun dia ada juga. So B ni kategori apa? Defend ke, attack ke? Okay, jadi Valkyrie memang daripada dulu adalah attack. Okay. So korang yang menonton, korang main Beyblade, korang pakai Beyblade apa, cuba komen kat bawah. Okay, takat ni je video kali ni. Terima kasih Awanseh, Deng, kerana menerangkan sedikit tentang Beyblade. Okay, kita jumpa lagi kat next video. Bye. Assalamualaikum.